Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas hidayatut taufiknya dapat kita hadir dalam majlis ilmu bersama-sama. Dan kebanyakan dari kita rumah bukan dekat, sampai sekarang masih pakai Waze. Dan ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita, iaitu berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 124. 124. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca daripada muka surat 122 sehingga pada 123 terdapat 5 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah untuk membuktikan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Seperti mana yang kita ketahui, Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat ataupun ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Kenapa? Sebab ayat Quran sebut begitu. Kenapa? Sebab hadis sebut begitu. Kenapa? Sebab sejarah salafus salih secara umumnya memahami hadis-hadis Nabi SAW dan nas syariat secara umumnya begitu. Kenapa? Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah memasukkan amal dalam ta'rif iman berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya amal termasuk dalam iman, sebahagian daripada iman, maka amal seseorang itu bertambah dan berkurang. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan itulah yang berlaku pada beberapa peristiwa dengan sahabat. Sahabat yang datang mengadu bahawa iman mereka bertambah ketika bersama Rasulullah, namun tatkala mereka kembali kepada keluarga, mereka lalai. Kemudian hadir majlis ilmu semula mereka bertambah dan sebagainya. 5 ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Bila kita baca ayat ini,
Kita kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ke atas mereka, itu orang-orang yang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Ayat tersebut menyebabkan iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Ini jelas. Jadi apa tuan-tuan rasa? Apa rasa jawapan pihak di sebelah sana? Pasti ada jawapan. Kita bila belajar nampak hujah dalil, bawalah dalil berapa banyak sekalipun yang kita bawa, letakkan dalam jangkaan kita, pasti pihak belah sana ada cara jawab. Sebab tu mazhab mereka kekal. Masih kekal, masih ada yang mempertahankan, kerana syubhah itu masih wujud. Ada orang yang belajar tentang syubhah ni dan belajar jawapannya. Ada orang tak belajar langsung, ikut saja. Ada orang belajar syubhah, tak belajar cara jawab. Dan ramai orang yang suka baca benda yang mencabar otak dia. Semua bab, kalau tuntut ilmu, majlis ilmu, boleh kira berapa orang. Tak lebih 20 orang, 30 orang. Kalau buat anjurkan majlis debat, penuh. Sebab apa? Seronok sangat. Seronok bila jumpa syubhat ni. Orang ni bawa syubhat, dia rasa tercabar dan rasa mencabar. Dan ini jadi perangai kebanyakan orang. Sebab tu keadaan berbeza dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu, mereka hadir ketika ramai orang tak nak hadir. Kerana sifat menuntut ilmu, mereka yang cari ilmu, mereka bukan dibimbing oleh isu, mereka bukan dibawa dalam menuntut ilmu ni oleh kerana kepentingan tertentu. Memang mereka cari ilmu, memang mereka ada target, memang mereka tengok pada diri mereka apa yang kurang. Tengok bacaan Quran, alamak, tajwid pun tak betul. Jangan hadir majlis kelas tajwid. Tengok bahasa Arab, aduh, bahasa Arab tak berapa cantik, tak berapa nak faham, tak faham langsung dan sebagainya. Maka akan hadir. Tengok pada masalah akidah, banyak masalah akidah. Bila datang saja, orang cakap satu benda, anak tanya atau tak ada nak jawab. Itu baru soalan kanak-kanak, belum syubhat ahli batil. Kadang-kadang berlaku satu isu, kita tak tahu nak buat macam mana. Bila banyak sangat masalah, dan buka kitab, tengok tajuk-tajuk dalam akidah, bab berkaitan dengan Allah, berapa persen yang kita tahu berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Kita kata ni tiga cabang utama. Jadi pecahan daripada rububiyah tu apa dia? Takkan nak hafal daripada awal-awal kenal kaedah belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma', sifat, duk hafal tiga perkataan tu je. Tiga ni adalah tiga cabang. Semua nusus syarak, semua nusus-nusus tauhid berkaitan hak Allah dipecahkan kepada tiga. Artinya dalam tiga tu banyak lagi perbincangan. Ayat-ayat Quran berkata. Jadi kita penuntut ilmu, mereka hadir dalam majlis ilmu kerana memang mereka mengetahui keperluan mereka dalam perkara tersebut. Mereka bukan hadir kerana isu hangat, kerana nak jawab balik. Kan dekat status tak ada nak jawab, orang dah komen kan, buat status sangkut sendiri kan. Bagi bola tanggung contoh. Masa tu lah hadir kelas. Masa tu baru nak cek buku-buku. Masa tu baru keluar soalan. Anak selalu jumpa macam ni. Nak buat status macam ni, tiba-tiba ada jawab macam ni, Ustaz, macam mana? Kenapa yang tak buat status? Kalau tak jelas, tak payah buat lah. Serahkan pada orang yang boleh. Kalau bab-bab tertentu, biarkan. Ataupun paling mudah, tak ada jawab, katakan tak boleh. Itu lebih baik. Mana kalau dah tertanggung, biar bola tu jangan di smash dulu. Biar dia ada ke atas. Biar kita sedia dulu. Ada orang, saya tengok, kadang-kadang main jawab je.
Kita nak komen kawan sendiri. Kan? Kita nak kata ni nak betul. Tapi kita berjela kadang-kadang jadi sebut salah nak komen. Itu pun berlaku kepada ramai. Jadi lebih baik untuk ilmu ni kita lengkapkan kekurangan yang ada pada kita. Kita tengok balik apa yang kita kurang, kita buat target, subjek apa kita nak masuk, dalam part mana, buku mana, level kita level mana dan sebagainya. Pilih guru mana yang sesuai, tempat mana, tempat pengajian banyak. Kita tahu kat mana kelompongan yang ada, kita isi. Itulah yang cara terbaik. Di samping kaedah menghadiri kelas turas, maksud buku-buku utama perlu diteruskan. Buku-buku utama contoh ada Sahih Bukhari, kita nak target. Kita tak tahu apa isi kandungan Sahih Bukhari, tapi aku nak hadir Sahih Bukhari, aku nak habiskan. Akidah Tahawiyah, aku tak tahu isi kandungan dia. Baca pun tak faham. Contohnya, baca sendiri tak faham. Aku nak target buku ni untuk aku baca daripada kulit ke kulit, atau baca faham isi kandungan. Target untuk sama ada target buku atau target masalah yang kita perlukan. Dan penuntut ilmu begitu, sering malah antara cara yang terbaik, ada orang yang memang dia terfikir apa tak ada jawab, dia catat tepi, nota tepi. Tak ada jawab, nota tepi. Dia buat catatan sentiasa. Buku dia, saya pernah jumpa seorang ni, buku dia penuh dengan soalan. Dia tak terfikir, tak ada jawab, biar. Dia tak biar, dia akan catatkan soalan, catat soalan. Dia ada daripada 50-60 soalan yang dia tak terjawab, dia akan dengar balik YouTube ustaz-ustaz sekian, hadir kelas mana-mana, terjawab separuh padanya. Ada setengah daripada masalah memang tak temu jawapan, kecuali dia tanya baru dia temukan jawapan. Kadang-kadang tanya dia pun tak puas, dia angguk depan ustaz, kepala dia fikir mana iyalah tu. Kadang-kadang ilmu begitu. Okey, ayat ni, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ke atas mereka, itu orang-orang beriman, zadat ayatuhu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, akan menyebabkan iman mereka bertambah. Okey, kita kata iman bertambah dan berkurang. Apa jawapan pihak sana? Kata Jahmiyah yang asli, mereka akan takwilkan, mereka tak terima, iman tak bertambah. Itu Jahmiyah yang pekat asli. Murjiatul fuqaha, golongan fuqaha yang terpengaruh dengan yang tersilap dalam mentakwilkan iman, mereka akan jawab. Mereka kata ayat ini, apabila dibacakan ayat Quran bertambah iman, artinya bertambah. Bila bertambah ayat, maka bertambahlah sesuatu yang perlu kita tasdikkan, yang perlu kita benarkan. Betul tak? Mereka tak adakan iman dengan tasdik, membenarkan dengan hati. Bila Quran turun, maka bertambahlah sesuatu yang mereka tasdikkan. Mereka perlu mengiyakan, membenarkan, mempercayai apa yang Allah turunkan. Jadi bertambah tak iman? Bertambah. Itu mereka kami tak khilaf. Bila Quran turun, bertambahlah tasdik. Bukan bertambah iman pada seorang, iman hati seorang, tapi bertambah sesuatu yang diturunkan, bertambah hukum, bertambah berita, bertambah perintah, larangan yang perlu hati seorang mukmin membenarkannya. Jadi mereka kata ziyadah di sini, penambahan yang berlaku di sini bukan penambahan pada iman seseorang. Iman seseorang itu statik, kekal. Kata mereka, yang bertambah adalah sesuatu yang perlu mereka imani. Daripada mereka iman akan bertambah dari semasa ke semasa selagi Quran turun, selagi wahyu turun. Dan ayat ini menceritakan tentang pertambahan tersebut. Kalau kita buka kitab tafsir, pandangan-pandangan sebagainya, jadi kita kadang-kadang kita terkejut, kenapa ada pandangan begini? Sebab memang ada mazhab di belakangnya, ada sebab. Okey, oleh kerana mereka dah kata iman tak bertambah kurang, jadi mereka takrifkan begitu. Bertambah juga. Macam mana cara jawab? KIV dulu. KIV jawapan. Kita jawab hujung sekali. Syekh Ibn Abbas akan jawab. Sama juga berkaitan dengan ayat wa yazidullahu allazina ihtadu huda.
wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Sama juga. Sama juga wa yazdadal ladzina amanu imana. Ini jadi mereka kata ini bila ayat turun maka bertambah iman, tapi bukan iman yang ada pada diri seseorang, tapi bertambah sesuatu yang perlu diimani, sesuatu yang perlu kita beriman dengan beritanya. Okey. Kita tengok jawapan Ibn Abil Izz rahimahullah. Muka surat 124. Kata Ibn Abil Izz, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad jama'u lakum fakhshawhum." Qad jama'u lakum fakhshawhum. Ayat penuhnya apa? Ayat tengok muka surat 123. Saya jawab satu-satu ayat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika dah berlaku perang Uhud, ramai cedera, besok pagi pada hari Ahad Nabi kata, siapa yang ikut perang semalam ikut semula. Sebelum tu datang seorang kata, wahai ahli Madinah, takutlah kalian sebab orang musyrikin nak patah balik serang. Jadi mereka bawa berita menakutkan. Allah kata, apabila ada manusia beritahu pada mereka bahawa ada sekelompok manusia itu Quraisy ingin datang menyerang kalian, mereka berkumpul nak serang kalian, takutlah mereka. Allah kata fazadahum imana. Maka bertambah maka iman mereka bertambah kerana berita tersebut. Okey. Wa qalu hasbunallah, dan mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Syekh, bagaimana boleh dikatakan ayat-ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bertambah ialah perkara yang diimani? Itu dia nak jawab pada golongan murji'atul fuqaha. Kalau kita tak tahu khilaf, kita tiba-tiba masuk ke sini, kita tahu apa hujung pangkal. Dan ini kritikan terhadap Ibn Abil Izz. Ibn Abil Izz sering mengeluarkan pandangan dan jawab tanpa sebut syubhah. Pada pandangan beliau, semua orang fahamlah. Orang baca mesti faham, orang tahu. Hakikatnya ramai penuntut ilmu yang tidak mengetahui khilaf ini. Jadi jawapan, beliau terus jawab. Beliau tak letakkan tajuk, tak bagikan apa jawapan pihak, apakah syubhah yang dibawa sebagainya. Beliau terus jawab. Beliau kata, bagaimana boleh dikatakan ayat-ayat ini, contoh ayat qad jama'u lakum fakhshawhum, dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bertambah, menunjukkan yang bertambah ialah perkara yang diimani, iaitu hukum-hukum baru, ayat-ayat baru, perintah-perintah baru, larangan-larangan baru. Adakah kata-kata orang ramai, iaitu An-Nas dalam surah Ali Imran ayat 173, mana orang yang bawa berita tadi, orang yang menakutkan orang Islam bahawa kafir Quraisy dah mereka berkumpul nak serang semula Madinah setelah perang Uhud. Adakah kata-kata orang ramai yang bawa berita tersebut menunjukkan pertambahan pada perkara yang diberikan amaran? Berita yang mereka bawa bahawa Quraisy datang serang kalian, Allah kata dengan berita tersebut bertambahlah iman. Adakah berita tu dibawa berita bertambah keimanan? Berita yang dibawa tadi, kalau ayat Quran turun, ya, ayat Quran turun bertambah iman. Contoh wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat Quran turun, okay, bertambahlah ayat Quran yang perlu kita imani. Sekarang ni dia bawa cerita Quraisy nak serang kamu. Adakah bertambah iman? Berita, adakah ada berita yang perlu orang beriman dengannya dan perlu terima berita tersebut? Tak. Di ayat ini bertambahnya iman di sini bukan kerana berita yang datang, bukan kerana ayat. Memang hati orang beriman makin bertawakal pada Allah, makin bertambah yakin dengan pertolongan Allah. Sebab tu mereka kata waqalu hasbunallah, cukuplah Allah. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi saya kata ayat di sini, ayat 173 surah Ali Imran menunjukkan bahawa
mereka berita yang dibawa tersebut bukanlah sesuatu yang menambahkan iman menurut tarifan kamu. Kalau ayat Quran, kalian boleh bagi jawapan itu sebagai helah atau sebagai alasan. Namun yang datang bukan ayat Quran, yang datang sekarang ada berita, malah itu adalah berita palsu. Sebagai orang kata berita palsu, sebagai kata memang Quraisy bercadang nak serang semula. Sebagai kata berita palsu. Sama ada palsu ataupun berita yang benar, tapi berkaitan dengan hajat dan keperluan Quraisy, kehendak Quraisy untuk menyerang Madinah. Adakah ini bertambah amalan yang masyru'? Adakah ini menambahkan hukum Islam yang baru? Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan jawapan yang kalian berikan. Sebab tu kata Syekh, bagaimana boleh dikatakan ayat-ayat dan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya menunjukkan yang bertambah ialah perkara yang diimani. Adakah kata-kata orang ramai yang menunjukkan pertambahan pada perkara yang diberikan amaran? Faham Ayat tu kadang-kadang dari segi kita abaikan sikit cara susunan ayat, tapi begitulah maksudnya. Sebenarnya ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman ketika ini satu dah. Satu ayat selesai. Kemudian sepatutnya diletakkan perenggan baru berkaitan dengan ayat seterusnya. Itu ayat sebelumnya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan, at-tama'ninah. Sakinah ni tenang, tak bergerak. Sukun, harakah ni bergerak. Fathah, kasrah, bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Dhammah, bergerak ke depan. Sukun, stop, diam. Ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah, orang-orang beriman ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah, ada yang tak setuju. Tapi Nabi putuskan. Dahlah tak setuju dengan perjanjian damai. Bila buat perjanjian bulat, Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Quraisy kata, aku tak kenal siapa Ar-Rahman. Padam. Bismikallahumma. Aku tak nak Bismillahirrahmanirrahim. Dahlah dia yang minta perlindungan supaya orang tak serang. Dia buat hal, dia minta perlindungan, dia minta perjanjian. Lepas tu dia pula buat syarat. Masa tu Sayyidina Ali tulis pun tak dapat fikir, teragak-agak nak padam balik. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Ni berkaitan Bismillahirrahmanirrahim. Menulis mesti ikut cara kita. Dia yang nak minta perjanjian, dia yang tawarkan. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kat mana? Kat mana kalimah Ar-Rahman? Nabi tak baca. Nabi tak pandai baca. Sebelum tu nak tanya, Nabi tak pandai membaca. Satu kekurangan ke satu kelebihan? Kelebihan. Kenapa? Dari Dawi satu. Okey, untuk membuktikan kebenaran syariat. Okey, Nabi tak pandai membaca. Satu kekurangan ke satu kelebihan? Okey, ramai kelebihan, alhamdulillah. Kenapa? Jawapan kena detail sikit. Pertama, kalaulah itu satu kelemahan, sudah pasti munafik yang ramai, musyrikin, Yahudi, Nasara akan memperolokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak pandai membaca. Betul tak? Dan Nabi tidak membaca ketika itu, pertama sekali. Bukanlah Nabi saja, malah umat Arab mereka tidak, ramai yang tidak membaca ketika itu. Okey, satu. Itu belum jawapan belum jelas Ni mukadimah saja. Mukadimah dulu. Bukan satu perkara yang aib pada zaman tersebut. Yang kedua, memang Nabi SAW seorang yatim. Nabi tak pergi sekolah, Nabi tak pergi belajar, tak ada guru yang ajar Nabi SAW membaca. Namun tatkala berlaku peperangan Badar, tawanan Badar ditawan, kan ketika itu antara tawaran yang diberikan kepada orang-orang yang pandai tawanan yang pandai membaca menulis, mereka hendaklah mengajar orang Islam dan kanak-kanak Islam menulis dan membaca. Betul? Ketika itu Zaid bin Thabit belajar membaca. Dan orang Quraisy ni menunjukkan apa?
Yang lawan Nabi ni golongan intelek masa tu, golongan profesional. Yang ikut Nabi ramai yang tak boleh baca. Sebab tu kita nak dakwah ni pun yang banyak lawan siapa? Minta maaf lah. Yang jahil satu sense, satu bahagian. Yang satu lagi yang belagak pandai dalam beragama. Dia pandai dalam bidang dia, tapi dalam bidang agama kadang. Oh, nak belajar agama, wajibkan ustaz speaking baru boleh. Saya banyak kata. Kalau ustaz speaking kita terima. Ustaz tak ada speaking, susah sikit. Apa kaitan speaking dengan pelajaran agama? Dia nampak low class kalau ustaz tu tak boleh speaking, tak jaga BI. Ini satu lagi. Okey, balik pada tajuk. Ketika itu, jadi ada yang tanya, ada pernah tanya, dekat sahabat kita juga tanya, Ustaz, kan Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu. Walaupun pada awal, ketika awal Islam, Nabi tidak membaca. Tapi selepas turun Iqra, membaca. Dan selepas adanya ramai tawanan yang mengajarkan umat Islam membaca, kenapa Nabi tak belajar masa tu Ustaz? Kenapa sampai meninggal Nabi SAW tak pandai membaca? Anda jawab tu Iqra tu. Iqra jangan salah. Anda bagi syubhat, tak ada nak biarkan syubhat. Iqra situ bukan bererti baca tulisan. Iqra baca atau ulang balik apa yang disebutkan. Ini nak tolak pun kat sini adalah syubhat batiniah kat sini. Batiniah dia, mereka ada meletakkan bahawa mereka dalam antara pelajaran yang mereka ajarkan kepada pengikut-pengikut mereka ketika sampai Iqra, mereka kata sebenarnya ketika mereka berkata Iqra, masa tu Allah paparkan tulisan di depan, Allah turunkan tulisan tu. Jadi kita akan jumpa ada orang kata ada tulisan. Pernah jumpa? Ada tulisan terpampang di depan mata Nabi SAW. Jibril kata Iqra, baca. Nabi kata ma ana biqari. Kenapa mereka sibuk nak masukkan cerita palsu ni? Kadang-kadang saya nampak seorang ustaz pun di kalangan, bukanlah batiniah tapi terbawa, mana terpengaruh ataupun tak tahu benda ni, baca kat mana-mana dia tiru. Kenapa golongan ni suka bawakan riwayat tersebut? Sebab batiniah mereka tidak memaknakan Al-Quran berdasarkan pada bahasa Arab, tapi mereka memaknakan Al-Quran berdasarkan kepada huruf dan bentuk. Jadi huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dia kira lah, dia kata ada mazhab kata itu 20 sifat. Yang saya selalu kata alif tu ada alif sebenarnya wujud yang tak tampak. Alif Bismillahirrahmanirrahim tu adalah kidam wujud, kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Kalau tengok pula pada semua benda, jadi mereka selalu kira huruf ada berapa, huruf ada berapa sebagainya. Sebab tu kaedah, saya pernah sebutlah, kaedah 786 tu bukanlah mereka ni batiniah tapi kaedah tu nak ringkaskan. Tapi gaya-gaya begitu orang batiniah buat. Bukan kita nak tuduh sekejap. Mereka memang nak maksudkan Bismillahirrahmanirrahim 786 nombor tu. Tapi kaedah itu, kaedah kira huruf, kira dengan isyarat pada huruf dan pada nombor, bentuk dan sebagainya, itu adalah kaedah batiniah. Apa kata Piramli yang ada toncang kat atas? Itu tak ada kaitan tu. Tapi tak mustahil mereka akan masukkan bentuk-bentuk huruf dalam tafsiran. Sebab mereka kata alif tu tegak. Sebab tu ada yang kata alif tu wujud tapi tak nampak. Ada yang kata alif tu alhamdulillah, alif tu Allah. Sebab Allah tu qiyamuhu bi nafsihi, sebab tu ada tu berdiri. Ini macam-macam lah. Ini kaedah batiniah. Okey, balik pada tajuk kita. Dia kata Iqra tu dia salah lah. Dia seolah-olah Nabi tak ikut arahan. Allah kata Iqra, Nabi tak membaca. Okay, jawapan kita macam mana? Dia kata kan Nabi ada masa yang lama ni. Lepas Nabi lantik menjadi Rasul, Nabi berhijrah ke Madinah Munawwarah. Masa tu ada orang mengajarkan tawanan tu mengajarkan kepada orang Islam membaca dan menulis. Ada orang ahli kitab yang mengajarkan bahasa ahli kitab kepada sebahagian pada sahabat. Pada sebut sahabat ramai yang pandai menulis. Abdullah bin Rawahah seorang yang pandai menulis. Keliling Nabi, semua sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua ni kutabul wahyi. Sayyidina Muawiyah, Abdullah bin Amr,
Semua ni kan menulis. Nabi tak baca ke? Takkan Nabi suruh orang belajar saja tapi Nabi tak belajar membaca? Sifat tidak membaca. Kita tak kata betul huruf. Itu sifat tidak membaca. Sifat ummi pada Nabi SAW ada sifat terpuji, sifat memberi satu kelebihan. Namun pada umat Nabi ada satu sifat kekurangan. Bukan umat Nabi, pada seluruh manusia tak pandai membaca adalah sifat kekurangan. Untuk Nabi SAW tak pandai membaca adalah satu kelebihan. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan satu jawapan tak pandai membaca bukanlah satu perkara yang aib pada zaman tersebut. Pertama, itu mukadimahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi ruang kepada mana manusia merasakan dia lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kata, alah Muhammad tu membaca pun aku yang ajar. Aku ni guru Muhammad. Tak ada. Tak ada satu manusia pun yang jadi guru kepada Nabi Muhammad, guru pada seluruh alam. Sebab tu guru Nabi Muhammad, allamahu syadidul quwa. Guru yang ajar dia. Sebab kalaulah Nabi Muhammad belajar membaca daripada seseorang, buatnya orang tu tak betul, buat silap, cikgu dia pun macam tu, macam mana anak murid? Dia ada banyak sebab, akan banyaklah. Satu, orang tu rasa dia bangga. Yang kedua, orang akan jadi alasan orang serang anak murid oleh kerana perbuatan guru. Guru tak betul, contohlah guru dia belajar kat situ, cikgu dia pun tak betul, anak murid habislah. Akan jadi alasan yang banyak. Jadi Allah SWT tidak, dan itulah yang dilakukan oleh Quraisy. Betul, Allah katakan allamahu, yang ajar dia asyadidul quwa, malaikat yang paling syadid, yang paling kuat, dan manusia, malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam. Itulah satu-satunya guru di kalangan makhluk, guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak membaca. Kalau Allah perintahkan Nabi membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan belajar. Tapi Nabi hanya terima perintah Allah. Dan Allah perintahkan Nabi SAW baca Al-Quran. Nabi suruh waratil Quran tertila. Semua perintah-perintah Allah pada Nabi, semua Nabi laksanakan. Dan yang mengajar Nabi hanyalah Jibril. Jelas jawapan? Yang ketiga, orang tulis tujuan untuk apa? Sebab takut lupa, betul? Semua ada tulis, alhamdulillah. Kelas kita semua ada pensel. Tak boleh nak buat contoh. Kalau kat masjid ramai ketawa. Sebab ramai tak bawa pen. Ramai tak ada buku. Okay. Orang catat sebab apa? Takut lupa, betul tak? Jadi menulis adalah salah satu kaedah supaya jangan terlupa ilmu, jangan terlupa fakta. Jadi perlukan tulisan. Bila berlaku peperangan selepas Nabi wafat, berlaku peperangan Ahlul Riddah dan sebagainya, ramai qurra yang meninggal, maka Quran wajib ditulis, dikumpulkan. Sebab apa? Takut dengan kematian orang hufaz, maka takut orang kemudian takut Quran pun hilang sekali. Risau. Ramai yang tak dapat kumpul Quran tu akan terpelihara. Tapi ramai orang Islam yang tak dapat manfaat daripada guru dah makin sikit. Jadi Quran itu tidak diajarkan dengan meluas atau kekurangan guru. Jadi tulis. Nabi SAW perlu atau tidak buat tulisan? Tak. Sebab Allah kata nuqri'uka fala tansa. Allah akan sampaikan ilmu pada kamu. Allah akan bacakan Quran pada kamu. Allah sampaikan ilmu pada kamu, kamu tak akan lupa. Sebab tu tak ada istilah Nabi tersalah. Nabi baca Quran masa tu Jibril beritahu Nabi terlupa kot, Nabi sampai terlupa. Sebab tu salah nahu. Sebab tu ni tak ada. Takkan terjadi. Sanuqri'uka fala tansa. Kita mencatat sebab apa? Sebab takut lupa, takut tersalah. Baris tu kita tak baris, kita catatkan baris. Ustaz baca Ibn Muhazzim contohnya, kita akan baca kejap lagi, jumpa. Syarah banyak tak sempat kot. Kita cepatkan. Catat sebab takut kita lupa. Nabi tak lupa. Jadi tujuan menulis itu tujuannya adalah untuk jangan lupa. Dan yang keempat, jawapan banyak lah. Yang keempat,
Menulis dan membaca. Orang membaca tujuan apa? Untuk cari ilmu, betul? Membaca jambatan ilmu. Atau sebaliknya. Betul? Membaca adalah jambatan ilmu. Allah SWT berikan ilmu kepada Nabi SAW tanpa membaca, direct daripada Allah, direct daripada malaikat. Dan Nabi tahu ilmu dunia, ilmu akhirat. Manusia yang paling maka Nabi tidak perlu kepada membaca. Jadi bila Allah tak baik jadikan Nabi sebagai ummi, menunjukkan bahawa segala fakta yang Nabi bawa, Quran, seorang yang dibacakan Quran dengan jumlah ayat yang begitu banyak, dengan semuanya, seorang yang diberikan banyak perkara, tak lupa, tak salah, tak semua sekali diingat. Kalau orang kat kelas, antara yang menulis dengan tak menulis, okeylah, ada seorang tu memang dia tak payah tulis, tapi dia hafal semua benda. Dengan yang tulis, yang mana lebih hebat? Yang menulis ke yang tak tulis? Yang memang, ni cerita yang hafal lah. Jangan pula sandar kan? Tak tulis, tanya balik, Itu keluarkan daripada ranking. Yang dengar kuliah semua, dia boleh ulang balik semua sekali. Ulang balik, dia tak catat. Kita rasa macam banyak dah. Ustaz senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita, kalau tak catat hilang. Dia boleh ulang balik susun satu-satu. Mana lebih hebat? Orang yang tak lupa lah. Orang yang dapat tangkap tu lah lebih hebat. Sebab Nabi SAW, dengan banyaknya ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dengan banyaknya urusan-urusan Nabi SAW, banyaknya urusan pentadbiran negara semua sekali, Nabi tidak pernah tersilap. Sebab tu, jangan sekarang ni ramai penulisan, ada tulisan sebahagian hatta daripada kalangan orang Islam sendiri, terutama ulama India, banyak ceritakan bahawa mereka tak terima Nabi SAW itu seorang yang ummi. Mereka kata Nabi sebenarnya boleh membaca dengan beberapa syubhah-syubhah yang dibawa. Betul, hakikatnya ummi bukan sifat kekurangan. Ummi sifat yang kurang untuk hak selain Nabi SAW, tapi untuk Nabi ummi adalah satu mukjizat. Salah satu daripada bentuk mukjizat. Bukan mukjizat pada tak pandai membacanya, tapi kerana ummi membaca adalah syarat kepada banyak perkara yang pada orang lain. Namun Nabi SAW Allah berikan segala-galanya tanpa melalui cara biasa. Ilmu. Jadi ilmu dipelajari daripada kadang-kadang dengan tulisan, kadang-kadang dibaca langsung tanpa tulisan. Okay. Kadang-kadang orang belajar, Allah kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kebanyakan manusia 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kaedah yang umum. Namun lebih penting masa itu kalimat Iqra. Iqra yang awal yang Nabi terima daripada Jibril bukan melalui bacaan. Musa belajar daripada Khidir atau Khadir alaihi wassalam. Melalui tulisan ke melalui langsung? Langsung. Bukan melalui tulisan. Seperti antara kelebihan Nabi-Nabi lain ada belajar dari satu sama lain. Khidir menuntut ilmu dengan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Khidir. Dengan Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Harun minta tolong dengan Nabi Musa. Untuk Nabi Muhammad tidak. Allah jadikan Nabi Muhammad tidak ada seorang pun yang merasa dirinya lebih atau bahawa dia adalah guru pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya tak tahu kenapa saya pergi tajuk tu. Jap. Balik ke belakang semua. Tengok lagi kita baca tadi. Tengok jawapan Syekh dulu. Nanti masa rakaman ketawa sendiri. Kenapa aku pergi jauh sangat? Kenapa termasuk waktu ni saya tak ingat. Ya? Hudaibiyah. Asalnya pada cerita Hudaibiyah. Cerita Hudaibiyah. Jadi dalam peperangan Hudaibiyah, ramai sahabat-sahabat yang rasa macam tak setuju dengan apa yang dimeterai. Namun oleh kerana Nabi SAW yang lakukan, Nabi yang bertegas, mereka bagi pandangan pun Nabi tetap bertegas, mereka sami'na wa ata'na. Itu sifat sahabat.
setuju tak setuju, tapi kalau Nabi nampak memang Nabi bertegas, memang Nabi padam. Nabi kata terima, walaupun hati mereka ni, orang Arab ni ada sifat berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ketika mereka di kampung mereka ketika mereka diserang di Madinah, mereka tak kuat pun, mereka mampu bertahan. Sekarang mereka tengah kuat, tiba-tiba orang lain pula buat syarat. Namun oleh kerana Nabi SAW yang tetapkan, Nabi yang buat keputusan, mereka terima. Maka kata Syekh, tengok, sebenarnya ayat ini, itu ayat surah Al-Fath ayat 4. Sebenarnya ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman ketika sekembalinya mereka daripada Hudaibiyah, supaya mereka bertambah yakin dan tenang. Okey. Allah kata, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah yang turunkan as-sakinah atau maknina, ketenangan, ke atas atau ke dalam hati orang-orang beriman. Bila Allah ceritakan bahawa Allah turunkan keterangan tersebut setelah mereka kembali pada Hudaibiyah. Masa Hudaibiyah mereka masih lagi dalam hati mereka tak setuju. Bila mereka taat kepada Allah, kepada Nabi SAW, Allah turunkan ketenangan kemudian. Jadi kat mana kaitan dengan kata turun Quran, turun ayat Quran, turun perkara yang masyru'? Ayat Quran tak turun lagi, ayat turun selepasnya. Dan iman tu turun bertambah bukan ketika Quran diturunkan, namun ketika sekembalinya mereka pulang daripada Hudaibiyah. Jadi ayat ini bukan ceritakan tentang penurunan Al-Quran, tapi cerita tentang iman orang mukmin, kaum muslimin, iman mereka bertambah setelah mereka taat terhadap perintah Nabi SAW. Okey, ni jawapan Syekh. Syekh kata, kalau begitulah jawapannya, cukup untuk 2 ayat bila jawab. Beliau kata yang lain pun sama. Jadi tafsiran, alasan yang kalian berikan tertolak dengan apa? Dengan adanya beberapa ayat yang boleh dijawab. Ayat yang lain, tafsiran umum, tidak seperti yang kamu kemukakan. Kalaulah apa yang kalian kemukakan bahawa bertambah iman tu hanya kerana ayat Quran bertambah, atau hanya kerana hukum baru bertambah pada semua ayat, dan itu kami tak nafikan. Kami memang terima pun. Sebab tu bertambah dan berkurangnya iman dalam bagi ahli sunnah wal jamaah berlaku pada dua aspek. Pertama, pertambahan dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Quran. Makin banyak Quran turun sahaja, iman akan bertambah. Sebab apa? Banyak ada ayat baru, bawa berita baru, kita tasdik, kita benarkan. Ayat baru bawa perintah, kita beriman dengannya dan kita beramal dengannya. Ayat baru bawa larangan, kita beriman dan meninggalkan larangan tersebut. Ini bertambah. Ini dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertambahannya ini tidak berlaku khilaf antara murji'atul fuqaha dengan ahli sunnah wal jamaah secara umum. Pertambahan kedua adalah pertambahan dari pihak hamba. Ayat yang sama yang dah turun tadi, pada peringkat awalnya kita tak faham makna. Tapi bila baca ayat Quran, baca balik, faham makna, makin bertambah. Betul tak? Kita beramal dengan satu ayat. Beramal artinya apa? Mengamalkanlah perintah larangan tersebut. Bukan beramal dengan ayat-ayat turun hujan. Sekarang ni makin bertambah lagi. Amalan-amalan dengan cari, kalau nak cari kaya, cari ayat yang ada sebut kaya ke, sebut rezeki ke, beramal. Macam-macam ayat lah. Ayat nak jadi kuat, ayat yang berkaitan dengan penumbuk ke. Orang silat tahu lah kan. Ayat kuat. Ayat apa lagi? Kalau mak bunga ni ayat-ayat pengasih. Semua ayat ada hub apa? Waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dijadikan ayat sebagai ayat pengasih. Nak apa lagi? Bukan macam tu amalnya. Cara beramal sekalipun kena ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, kita nak bertawassul je dengan ayat Quran, ustaz. Kita bukan kita nak ambil kandungan makna tu sebagai doa. Tawassul lain, khasiat lain. Tawassul, apa tu tawassul? Kenapa orang bertawassul ayat Quran? Contoh kita ruqyah, contoh ruqyah.
Kenapa ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ramai peruqyah mengambil ayat ni untuk dibaca bukan kerana ayat tu mengandungi kelebihan yang melebihi ayat yang lain, tidak. Tapi kerana kandungan bila kita baca ayat tersebut menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makin yakin kita dengan Allah. Contoh ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bila kita baca dengan faham maknanya, kita makin yakin kemudian kita berdoa pada Allah, itu yang kita inginkan. Mana ayat yang ada kaitan bertawassul dengan kalamullah, artinya kita bacakan ayat-ayat tadi, dengan ayat-ayat ni menyebabkan hati kita makin dekat dengan Allah, makin khusyuk dalam berdoa, itu tawassul. Tapi bukan khasiat. Kalau kata ayat tu ada fadilat, ada khasiat, perlu ada dalil. Jadi amalan-amalan yang dibawa daripada sebahagian ulama mengamalkan atas dasar tersebut, bukan dasar khasiat. Apatah lagi diajarkan ayat ni doa untuk ini, ayat ni doa untuk ini. Itu lain. Kalau nak kata tawasul, amalkan cara tawasul yang betul. Cara yang betul, bertawasul dengan kalamullah. Mereka bukan menjadikan sebagai khasiat. Ada persamaan pada amalan. Itu pun ramai ulama syariat kata tak boleh. Sebab takut buka jalan, membuka jalan kepada pintu bid'ah. Diriwayatkan sebahagian pada ulama gunakan itu pun contohnya, contohnya sebahagian daripada ayat disebutkan oleh ulama-ulama, kemudian ada seorang yang gunakan, mereka tidak cipta sendiri. Mereka hanya tiru sebahagian amalan ulama dahulu sebagai husnuzan dengan mereka, ataupun kerana kandungan makna itu bila dibaca sama, memberi kesan yang sama dalam hati mereka ketika berdoa. Bukan pula keluar, bukan pula mereka datang buat ayat datang tok guru ni bawa amalan ni, amalkan ayat ni. Ini ilham yang saya dapat. Dapat ni lagi, bawa amalkan ayat ni. Awak nak apa? Awak nak tenang hati. Ayat ni. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Awak nak apa lagi? Nak tambah isteri? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Baca banyak-banyak kali. Tak boleh macam tu. Beramal dengan ayat, perlu ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kekal ayat Quran sebagai kalamullah secara umum. Kat mana Nabi khususkan, kita khususkan. Kat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan di secara umum, dia adalah ayat Quran secara umum. Kalau begitu, sebab itulah ulama tegas tentang fadilat Quran. Fadilat Quran ulama tegas, yang mana sabit fadilatnya, sabit. Yang mana tak sabit, kekal dia, mulia kerana itu cukuplah. Ianya mulia kerana kalamullah secara umum. Bukan menafikan kelebihan Quran, namun Quran ada yang sabit fadilat secara khusus, ada yang sabit secara umum. Ada orang kata, mesej banyak hantar, saya baru teringat sekarang. Tak ke depan kita ni. Tak boleh, insya-Allah. Ada orang kata, Ustaz, kita tak boleh guna qiyas. Mereka sebut qiyasus syabah, yang saya sebut minggu lepas tu. Qiyasus syabah. Qiyasus syabah ni apa? Salah satu daripada masalikul illah. Ulama ketika nak buat qiyas, cara mereka nak cari illah tu, ada 8 kaedah untuk mereka cari illah. Illah ada yang mansus, yang dinaskan, ada illah yang sarih, yang sarih, mana illah yang disebutkan oleh Al-Quran dan maknanya ada makna sarih, ada yang mansus, memang langsung, memang tak boleh kita tukar, memang itu Allah kata inilah sebabnya. Sarih, makna zahirnya memang begitulah dia. Kadang-kadang illah disebabkan oleh banyak disebabkan oleh ayat Quran tertentu, mafhum mukhalafah dan sebagainya. Ada kaedah-kaedah ulama tentukan masalikul illah. Antara masalah illah yang disebutkan adalah syabah. Syabah ni apa? Ada keserupaan. Dia bukan illah lagi. Illah syabah antara illah yang lemah dalam bab qiyas. Adik-beradik Yusuf, ketika Binyamin atau Bunyamin ditahan oleh kerajaan Yusuf atau Yusuf, dia kata apa? Oh, kalau dia mencuri, dulu abang dia pun curi masa kecil. Betul tak? Abang Yusuf kata, kalau dia ni curi, dulu abang dia pun curi.
Dia cakap dengan Nabi Yusuf. Dia tak tahu tu Nabi Yusuf. Ni kias tak? Kias. Ulama kata tu kias syabah. Kias syabah artinya apa? Bukan illah. Kias syabah. Dulu Yusuf masa kecil curi. Sekarang adik dia Benyamin pun curi. Bapak borek anak bintik, abang borek adik bintik. Contohnya begitulah. Betul ke cara begitu? Masuk mahkamah. Mahkamah terima ke? Awak ditangkap sebab apa? Bapak awak mencuri. Mesti awak yang curi. Tak ada. Kaedah kias syabah yang tidak diguna pakai ketika ada nas. Ketika ada nas. Itu bab kias saja. Mana ada niat secara nas, secara sharih. Apatah lagi bab banjir ni, sunnah Nabi jelas, bukan cerita kias. Quran, sunnah, ijma' ulama dah guna cara yang Nabi ajarkan. Tiba-tiba datang nak ambil kaedah maslak kias. Kias ni bab kias pula ambil daripada salah satu illah yang lemah, kias syabah, untuk gantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu siapa yang tulis, tapi ada yang forward. Saya akan minta maaf, anda tak nak jawab. Lebih baik anak ikut Abu Talha, ikut Ustaz Syimi, sekali pergi basuh. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang kita sibuk jawab semua perkara-perkara begini. Sedangkan jelas, sunnah Nabi dah jelas. Nabi ajarkan amal-amal tertentu. Jadi kita perlu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita ilah syabah sekalipun. Ilah syabah dengan apa? Syabah dengan nas ke? Ilah syabah dengan perbuatan ulama. Mana boleh perbuatan ulama yang dilakukan dijadikan sebagai dalil, sebagai asal. Kias mesti nas. Itu asal, furuknya kepada peristiwa yang berlaku. Mesti kita kias kepada yang asal. Mana boleh amalan ulama dijadikan sebagai asal, kemudian tambah amalan baru lagi dengan dijadikan sebagai furuk. Banyak benda nak jawab masalahnya. Tapi tak kena, tak tepat cara penghujahan tersebut. Cara tepat. Saya tak tahu siapa adalah orang forward kan, tapi saya tak kenal dan saya hormatlah. Saya yakin ustaz yang bercakap itu orang yang berilmu, tapi tersalah. Bagi saya itu salah lah. Mungkin beliau kata dia yang salah. Kan? Tak, itu jelas lah kan. Tapi bagi saya bukanlah kita menafikan adanya kias syabah. Kias syabah sabit diguna pakai dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain tolak. Mazhab Syafi'i pakai ketika ketiadaan nas dalam bab illah, menetapkan illah ketika ketiadaan sama ada nas ataupun tidak ada sabit secara sharih illahnya. Namun semua sepakat, kalau dah ada sunnah Nabi dan satu perkara, tidak boleh kita berpaling dan pergi kepada perkara yang lain. Okey. Lagi tajuk lagi. Okey. Okey, Syekh jawab. Syekh kata, kan dalam ayat ni, ayat Allah turunkan sakinah, mana boleh maknakan bahawa yang bertambah itu adalah ayat Quran? Tak. Sebab bertambah iman orang Islam, bertambah iman ketika mereka telah kembali. Allah akan tambahkan ini setelah mereka taat kepada Rasulullah, kemudian bertambah iman mereka setelah mereka pulang daripada Hudaibiyah. Sebab itu kata Syekh, sebenarnya ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman ketika sekembalinya mereka daripada Hudaibiyah, supaya mereka bertambah yakin dan tenang. Ini dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menunjukkan bahawa iman yang bertambah itu bukan kerana ayat Quran sahaja. Ayat Quran turun bertambah, ya, kita tak nafikan. Tapi bukan itu sahaja. Okay. Hati manusia juga, yang iman yang ada pada hati manusia juga bertambah. Iman yang ada pada diri manusia bertambah dengan amal. Iman yang ada pada hati sendiri bertambah dengan tahap tasdik itu bertambah dari semasa tahap yakinnya kita terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Ketika ayah Jabir, ayat Abdullah bin Haram 167. Takut tersalah baca ayat Quran. Okey, tengok ayat 167. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Kata Abdullah bin Haram, ayah pada Jabir, ketika munafik datang, ketika Nabi nak pergi perang Uhud, dalam 1000 orang, tiba-tiba 300 orang tarik diri, tinggal 700 orang.
ketika mereka tarik diri, kata Abdullah bin Haram, kawan yang pergi ni banyak kawan dia, orang tua ramai, munafik ramai. Okay. Abdullah bin Haram, ayah pada Jabir radhiyallahu anhu, kata apa? Waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Kata Abdullah bin Haram, mari, kenapa kamu nak balik? Jom kita berjihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah. Ayah Jabir ajak orang-orang tua-tua pada zaman tersebut, orang-orang munafik pada yang dalam 300 orang tu, okay, yang pergi ajak, mari berperang, ikut serta Nabi dalam perang Uhud. Qatilu fi sabilillah avidfa'u. Kalau tak perang sekalipun, idfa'u, pertahankan maruah kalian, pertahankan tanah kalian. Kalau tak percaya pada Nabi sekalipun, kamu tak nak berjihad fi sabilillah, ta'alu qatilu fi sabilillah. Kalau tak nak jihad fi sabilillah sekalipun, idfa'u, pertahankan tanah kamu. Sekarang mereka orang Arab ni sangat pantang. Orang luar datang sangat tempat dia, asabiah kuat. Sekarang ni Madinah diserang, paling kurang kamu pertahankan Madinah atas dasar pertahankan tanah tumpah darah kalian, tempat kalian. Idfa'u. Qalu, mereka jawab, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami pandai perang, kami ikut dah. Tafsiran pertama, dia terlalu kalau kami ni tak pandai perang, kau orang yang pandai perang pergilah. Kami ni tak hebat perang. Kalau kami pandai perang, kami akan ikut kamu. Makna yang lain, tafsir kata, kalau kami yakin tak berlaku peperangan tu, mana ada peperangan. Kalau betul-betul ada perang, kami ikut. Sebab apa? Belum perang lagi. Masa apa? Nampaknya kebatilan mereka buat bila peperangan Uhud dah menang. Kemudian sebahagian daripada yang berada di atas bukit Urmat turun ketika itu, dan sebahagiannya pulang. Kemudian mereka datang bantu ke? Tak. Mereka menipu. Jadi mereka kata, kalau confirm berlaku peperangan, kami ikut. Sekarang ni musuh pun tak ada, kita yang pergi keluar tunggu kat Uhud sebagainya. Kami yakin tak berlaku peperangan. Allah kata apa? Allah kata, hum, mereka, lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu, iaitu 300 orang yang bercakap ni, atau wakil mereka, atau hum, maksudnya mereka lah, orang-orang munafik tadi, pada hari tersebut lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ulama syarahkan makna aqrabu minhum lil iman. Hum yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka lebih dekat dengan kekufuran daripada keimanan. Apa maknanya? Ada ulama kata, ada yang syarahkan bahawa itu kerana mereka munafik, mengaku diri sebagai beriman. Jadi iman mereka, apa yang mereka ungkapkan tu, kerana itu sebahagian daripada amalan. Jadi Allah katakan sebahagian daripada iman. Ada yang jawab lain bahawa sebahagian orang-orang munafik sendiri pun ada dari kalangan mereka yang boleh mendapat hidayah apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada di kalangan mereka yang ketika itu masih lagi nifaq dan sebagainya. Tidak mustahil kalau orang kafir boleh masuk Islam, orang munafik juga boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka penyakitnya ada pada mereka penyakit syak. Ada yang penyakit yang memang benci Islam. Ada orang syak. Mana munafik ni dia syak, tak tahu nak ikut mana satu. Dia untuk peringkat tu dia kata iman je lah, ini untung. Jadi hati mereka masih syak. Islam tidak menerima orang yang syak terhadap agamanya, terhadap akidahnya, dan tak menerima orang yang menentang agamanya. Semua tak ditolak. Jadi orang munafik yang mengaku masuk Islam, ada yang tak yakin lagi, yang masih syak. Ada yang memang membenci agama Islam. Zahirnya yang Allah turunkan Quran kebanyakan pada yang membenci. Di ayat ni boleh dimaknakan dengan ayat aqrab, artinya mereka ketika itu masih syak, ragu-ragu tentang Islam, ataupun boleh diartikan dengan mereka sebenarnya memang benci pada Islam, cuma perkataan mereka mengaku sebagai mukmin dan mereka beramal tersebut, amalan tadi yang tidak disertai dengan hati, amalan itu adalah iman yang sangat lemah, kerana dia sebahagian daripada iman yang tidak didasari oleh keyakinan tapi didasari oleh syak, didasari oleh suatu yang syak. Jadi macam-macam tafsiran. Yang penting Allah kata kaum munafik ni, dia kata hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Jadi kaum munafik, ketika mereka tak ikut perang, Allah cerita tentang golongan munafik ni.
mereka dekat dengan kekufuran pada hari tersebut lebih daripada iman. Artinya iman bertambah berkurang atau tidak? Iman sikit, kufur yang banyak. Itu yang daripada munafik. Dan pada ayat seterusnya Allah berfirman, wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan ni ayat surah Taubah ayat 145, ayat 144. Dan apabila diturunkan satu surah daripada surah Al-Quranul Karim, maka dari kalangan munafik berkata, siapa daripada kalian yang bertambah imannya? Dia bertanya sama sendiri. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Manakala orang-orang beriman, maka iman mereka bertambah dengan perkara tersebut, wa hum yastabshirun, dan mereka sebarkan berita gembira antara satu sama lain. Mana turun ayat Quran saja orang Islam happy. Dapat satu ayat, mereka akan hafal, mereka akan hari ini turun ayat baru, hari itu ayat baru, ayat ni. Jadi mereka bertambah iman dengan apa? Gembiranya mereka kerana turunnya panduan Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya ayat Quran yang menyebabkan turunnya satu surah yang menyebabkan iman mereka bertambah. Dan wa ammal ladzina fi qulubihim marad, manakala orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, iaitu penyakit syak, penyakit nifaq, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah kekotoran di atas kekotoran mereka. Rijsun ni kekotoran nifaq, kekotoran dosa dan sebagainya. Sebab ayat Quran makin banyak bertambah, makin banyak dia orang tolak, makin banyak dia orang nafikan, makin bertambah dosa, makin banyak kekotoran. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kufur, mereka kafir. Menunjukkan apa? Ayat ini juga bahawa iman bertambah dan berkurang. Mudahnya begitulah. Ayat sama ada ayat atas sebagainya, dia bukan bererti bahawa ayat Quran itu sahaja yang bertambah, malah hati manusia juga boleh bertambah iman dan berkurang iman. Begitu juga amalan manusia, bertambah amal mereka, berkurang amal mereka. Begitu juga perkataan mereka. Kadang-kadang mereka cakap benda baik, kadang-kadang mereka cakap benda yang buruk. Ia bertambah dan berkurang dari semasa ke semasa. Okey. Seterusnya pada perenggan di bawah, kita akan dibaca minggu depan insya-Allah. Okey. Kita buat di sini dulu kerana faktor masa. Okey. Minggu depan kita akan tengok pada ada satu riwayat yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu Abu Hurairah ataupun daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala jaa wafdu Thaqif ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rombongan daripada Bani Thaqif. Bani Thaqif ni ada dari Taif. Datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus, iman tu bertambah dan berkurang ke? Faqala, maka Nabi berkata, la, tidak. Al-imanu mukammil fil qalbi, ziyadatuhu wa nuqsanuhu kufrun. Iman tu sempurna dalam hati, bertambah dan berkurang itu satu kekufuran. Betul-betul Nabi jawab soalan mereka ni. Jadi jawapannya apa? Tu yang akan saya bincangkan. Yang penting ada yang bawakan riwayat, bawa. Yang penting confirmnya riwayat palsu lah. Tapi macam mana jawapan Ibnu Katsir, macam mana sebagainya akan disebutkan oleh Syekh. Saya akan jawab pada minggu depan berkaitan dengan tak ada hadis. Maka ada orang kadang-kadang bila tak ada hadis, mereka bawakan hadis palsu. Tak jumpa hadis, mereka bawakan hadis palsu. Zaman dulu wujud, zaman sekarang ada ke? Zaman sekarang Masya Allah mana ada. Okey. Ada, manusia begitulah. Tapi yang menukilkannya bukan orang biasa. Samarqandi, seorang faqih, al-faqih Samarqandi yang menukilkannya. Namun mungkin beliau hanya nukilkan kata-kata tersebut. Itulah yang satu-satunya hadis yang dibawa oleh golongan selain ahli sunnah yang membuktikan bahawa iman tidak bertambah berkurang, iaitu hadis yang sangat lemah, malah hadis palsu yang dibawakan.
dinukilkan oleh Al-Faqih Samarqandi dalam kitab At-Tafsir. Kitab At-Tafsir. Itu pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin. Bukan calang-calang jugalah. Bukan ni, tapi bukan ahli hadis. Beliau adalah ahli fiqh, dan dalam bab hadis memang banyak masalah lah. Hadis. Kita akan bincangkan nanti pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kita buka soalan ringkas insya-Allah kalau ada soalan. Fadal. Okey, insya-Allah. Ramai yang tangguh ke bawah. Seronok untuk borak kat bawah sambil makan kan. Betul ya. Ada? Anak angkat tangan. Kita ada? Okey. Okey, insya-Allah kalau tak ada, Mas. Bawah juga. Okey. Jadi semua dah cadang nak makan. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Kita sampai sini aja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.